Mekanisme baharu kenal pasti barang bersubsidi mudahkan pengguna elak seleweng harga. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, kaedah baru bagi mengenal pasti barangan bersubsidi bakal dilancarkan Khamis ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, langkah tersebut bukan sahaja bagi memudahkan pengguna membezakan barangan bersubsidi, tetapi juga dapat mengelakkan penyelewengan harga di pasaran. Pek minyak masak pun sama dan yang lain yang ada subsidi kerajaan memang gunakan logo itu untuk mudah dikenal. Memudahkan pengguna mengenal pastilah mana yang bersubsidi, mana yang tidak bersubsidi. Barangan yang bersubsidi gunakan logo barangan bersubsidi. Minyak masak ada, kita guna LPG pun ada, gas, cooking gas lah. Ya, dan tepung gandum bersubsidi itu sebagai satu kaedah mengawal itulah, dan tidak ada lebih sukarlah kalau dia nak tipu. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Salam Aidilfitri 2022 Anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, tindakan negara India menarik balik ekspor gandum ke negara luar tidak menjejaskan bekalan produk berasaskan gandum di negara ini. Bagaimanapun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sentiasa mengambil langkah bagi memantau serta memastikan bekalan khususnya tepung gandum tidak terjejas. Dakwaan mengenai khabar angin akan berlaku kenaikan harga tepung gandum Julai ini serta catuan di beberapa negeri juga sedang dalam siasatan. Kaitan dengan gandum daripada India, sebab kita tidak mengimport daripada India, sikit saja, ya. Yang kita banyak import daripada US, daripada Ukraine dan negara lain. Dari India sedikit saja. Jadi tak ada beri kesan kepada secara volumenya. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah bersedia dengan beberapa langkah serta penambahbaikan bagi mengelak krisis makanan pada masa depan. Menteri Datuk Seri Dr. Ronald Kendi menjelaskan peruntukan khas yang boleh diguna pakai bagi menampung sedikit kerugian yang dialami pesawah terlibat juga telah disediakan kementerian. Penambahbaikan langkah-langkah telah pun akan diambil oleh pihak IPB bagi sebahagian padi beras negara Mafi untuk mengurangkan kesan kemarau dan banjir pada pesawah-pesawah ataupun penanam padi negara. Begitu juga langkah kehadapan adalah untuk mengenal pasti varieti-varieti yang lebih tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca. Jelasnya kesan terhadap konflik atau krisis berkaitan makanan ini bukan sahaja dirasai Malaysia, tetapi hampir semua negara berdepan isu kekurangan makanan ketika ini. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB dan sesi menandatangani memorandum MOU antara kerajaan dan syarikat peneraju Pulau Pinang. Golongan miskin bandar digalakkan menyertai program Usaha Kasih U-Kasih bagi meningkatkan pendapatan. Ia selari hasrat kerajaan membasmi kemiskinan tegar keluarga Malaysia dengan sasaran 200,000 isi rumah di 80 lokaliti seluruh negara menjelang 2025.
Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, Datuk Ruji Ubi berkata program yang dimulakan di Johor 2 tahun lalu akan diperluas ke seluruh negeri dengan sasaran 70 hingga 100 ketua isi rumah. Jadi program yang ICU ni hanya sebahagian kecil yang berskala kecil, manakala program BMT KM tu dia berskala besar dan menyeluruh. Ada 3 fasa. Fasa pertama melibatkan 80 lokaliti. Saya sebut tadi kemungkinan akan dilancar dalam waktu yang terdekat, dan fasa kedua Julai, dan satu lagi fasa ketiga sebelum hujung tahun ini. Beliau ditemui selepas showcase produk usaha Kasih Negeri Johor di Kota Iskandar Puteri. Sebanyak 29 daripada 70 KIR berjaya keluar daripada kategori miskin tegar menerusi program rintis You Kasih dalam tempoh setahun. Pengekalan harga minyak RON 95 pada RM2.05 antara usaha kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata rakyat juga bakal menikmati kadar tarif elektrik 6 bulan pertama tahun ini. Inisiatif tersebut pasti membantu rakyat susulan kenaikan harga komoditi dan makanan yang mendadak ekoran krisis Rusia-Ukraine. Bila kita sediakan bajet 2022, kita tak menjangka harga komoditi dan juga harga makanan akan mendadak. Ini terutamanya ekoran konflik di Ukraine dan di Russia, dan juga gangguan kepada the supply chain lah, kepada rantaian bekalan global. Jadi untuk bantu rakyat, pertamanya kerajaan masih kekalkan harga minyak RON 95 pada RM2.05, walaupun kos sebenarnya RON 95 ini lebih daripada RM4. Bagi terus membantu isi rumah, bantuan keluarga Malaysia juga akan disalurkan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas berkenaan kadar dasar semalaman OPR. Selari dengan aspirasi keluarga Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara akan melaksanakan jelajah muafakat Karib Accessibility Majmuk dan Inklusif atau KAMI di seluruh negara bermula bulan ini. Menterinya, Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata jelajah itu bertujuan memastikan semangat perpaduan menjadi teras keharmonian keluarga Malaysia. Ya, program tersebut selaras dengan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 yang bakal dianjurkan secara 3 peringkat. Jadi tahun ini kita akan fokus kepada program muafakat keluarga Malaysia ataupun muafakat kami yang akan kita laksanakan di peringkat negeri, di peringkat daerah hingga ke peringkat akar umbi, dan kemudian gerakan bersama dengan pelan rakan perpaduan NGO yang akan kita selesaikan sedikit masa lagi. Beliau ditemui dalam sidang media Majlis Sambutan Aidilfitri Kementerian itu di Putrajaya. Antara program bakal menghiasi jelajah muafakat kami adalah Rumah Unity, Kenduri Perpaduan, Cita Rasa Keluarga Malaysia dan Sukan Perpaduan. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 8,330 kawasan rukun tetangga KRT bakal menerima insentif daripada kerajaan. Ia bagi memperkukuh serta merapatkan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, fungsi dan peranan KRT amat penting sebagai mata dan telinga kerajaan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di satu-satu lokaliti. Walaupun dia tak banyak, satu KRT dalam 6,000 aja, tetapi pada KRT ini adalah penghargaan yang diberikan oleh kerajaan. Kerana sebelum ni tidak ada. Sebelum ni apa pun akan diusahakan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM melancarkan aplikasi digital DIA bagi memudahkan pengguna mengakses produk dan perkhidmatan ditawarkan YAPIM dengan lebih pantas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata aplikasi tersebut bakal memberi banyak manfaat terutama dalam produk berkaitan emas. Dia ini akan dapat di-educate kepada masyarakat untuk masyarakat lebih alert berkenaan dengan penggunaan
dia ini, terutama dalam soal jual beli yang ada kepada pihak Yapim, terutamanya di segi perniagaan emas yang memang semua orang kenal bahawa Yapim adalah merupakan peneraju kepada industri untuk perjualan jual beli emas dan juga soal pajak gadai Islam Ar-Rahnu. Beliau ditemui selepas melancarkan aplikasi Dia di Putrajaya. Pelanggan Yapim boleh mengakses secara mudah produk akaun emas Yapim Seri untuk melakukan perkhidmatan membeli dan menjual emas secara dalam talian. Selain itu, aplikasi tersebut juga boleh digunakan untuk membayar zakat dan bersedekah. Aplikasi Dia yang dibangunkan pada November 2020 telah dimuat turun lebih 13,000 pengguna di seluruh negara. Bersua kembali. Kemeriahan Syawal terus diraih. RTM Kedah tidak ketinggalan mengadakan program Jelajah Raikan Syawal Kedah FM dengan kerjasama Pusat Khidmat Wakil Rakyat PKWR Bukit Pinang, Pokok Sena. Program yang penuh dengan pengisian budaya berkunjung itu turut menyampaikan sumbangan kepada golongan memerlukan. Laporannya bersama Rashid Jali. Jelajah Raikan Syawal Kedah FM bermula secara konvoi menyantuni 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan sekitar Dun, Bukit Pinang. Selain bertanya kabar dan beramah mesra bersama mereka, Kedah FM turut menyampaikan bantuan. Ini adalah satu program di mana Radio Malaysia Kedah FM dapat mendekatkan diri kepada masyarakat juga, menunjukkan bahawa kita bukan hanya setakat bersiaran di udara, kita juga mendekati masyarakat supaya masyarakat dapat menerima, dapat dekat dengan kita dan seterusnya menyokong kita terus mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Sementara itu, Adun Bukit Pinang merangkap Exco Kerajaan Negeri Kedah, Romani Wan Salin berkata, Jelajah Raikan Syawal Kedah FM satu program yang baik dalam mendekatkan hubungan dengan masyarakat. Pihak RTM menyantuni penduduk ni khasnya di Dun Bukit Pinang. Saya bersyukur banyak-banyaklah jadi kerjasama daripada RTM dengan Dun Bukit Pinang dan sepenuh air raya ni. Masjid memainkan peranan yang amat pentinglah sebagai menjaga anak khairiyah. Itulah yang ditekankan oleh kerajaan negeri supaya rakyat terbela lah. Sebab itu kita letakkan slogan Kedah Negeri Kedah ni, iaitu Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua, insya-Allah. Bagi golongan asnaf, kunjungan dan sumbangan yang disampaikan terlalu besar maknanya buat mereka. Terima kasih banyaklah. Kalau sumbangan ni boleh bantu sikit-sikit lah. Ya, terima kasih banyaklah. Lalu siapa yang bantu masak atau makan semua? Kakak dia ada masak. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang hadir pada majlis perumah terbuka ini turut berharap RTM terus dapat bekerjasama dalam program-program yang akan datang.
Saya harap program-program akan datang pun akan melibatkan pihak media khususnya RTM dan juga wakil-wakil rakyat kita untuk menyebarluaskan lagi sebarang maklumat dan berkongsi kegembiraan bersama dengan sambutan Hari Raya ini. Saya yakin persiapan ini pun memerlukan kerjasama semua pihak dan saya ucap terima kasihlah kepada RTM yang turut membantu untuk memeriahkan lagi majlis umpama ini. Laporan Rashid Jali untuk Berita RTM. Pemain industri filem Malaysia digesa proaktif dan bijak mengambil peluang bagi memastikan perfilman negara berkembang setanding antarabangsa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu mereka berani meninggalkan zon selesa dan mengorak langkah melakukan pembaharuan. Saranan diberi Tan Sri Anwar kepada pemain industri terutama delegasi Malaysia ke program pasaran filem terbesar Marché du Film yang dianjur sempena Festival Filem Cannes ke-75. Kementerian berhasrat untuk nak reinvent filem industri. Saya beritahu pada Ketua Pengarah Finas, mari kita cari jalan di luar daripada kebiasaan. It cannot be back business as usual. It has got to be something extraordinary. Kita kena mesti berani untuk melihat apa yang negara lain lakukan. Kerana bila selepas post-COVID, kita balik pada persaingan semula dan mungkin negara-negara kita ambil 3 langkah, mereka dah ambil 10 langkah ke hadapan. Menurut beliau, festival sebegitu amat penting kerana menjadi platform menghubungkan pemain industri global. Tan Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan Malaysia Pavilion di Palais D Festival. Keadaan hospital awam negara masih terkawal walaupun berlaku peningkatan kes COVID-19. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kira-kira 99% pesakit berada dalam kategori 1 dan 2. Jelasnya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang hadir mesyuarat Majlis Pemulihan Negara ke-5 turut memaklumkan hal sama. Jadi itu agaknya amat orang kata mild. Jadi sebab itu saya tak nampak muka menteri tadi cukup bimbang macam yang saya lihat 2 tahun yang lepas. Jadi maknanya situasi is very much better lah yang kita lihat pada sekarang. Dalam pada itu, MPN mengesyorkan kerajaan untuk merangka inisiatif dan bantuan bagi meningkatkan kapasiti pemain industri pelancongan yang terjejas teruk sejak 2 tahun lalu. Langkah itu bagi memanfaatkan pembukaan semula negara sepenuhnya. Beliau berkata demikian pada sidang media MPN di Putrajaya. Angka kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan iaitu 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lepas dengan 31,661 kes dilaporkan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memperincikan 7,526 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi 19/2022 yang berakhir pada 14 Mei yang menunjukkan peningkatan sebanyak 349%. Majoriti lokasi penularan wabak berlaku di tadika, taska atau prasekolah iaitu 575 wabak atau 65% daripada kes keseluruhan, diikuti oleh rumah persendirian dengan 305 wabak 34% dan juga pusat jagaan kanak-kanak sebanyak 27 wabak 3%. Selangor menyumbang jumlah kes terbesar HFMD dengan 8,864 kes iaitu 28% daripada keseluruhan, diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 4,421 kes 14%, Sabah 2,650 kes ataupun 8%, Perak 2,638 kes 8% dan Kelantan 2,493 kes 7.9%. Sementara negeri-negeri lain melaporkan kurang daripada 1,500 kes.
Justru ibu bapa dan penjaga kepada kanak-kanak yang mempunyai simptom jangkitan dinasihatkan agar tidak membawa anak ke tempat awam, taska atau tadika dan membawa anak untuk mendapatkan rawatan selain membersihkan permainan anak serta lantai rumah terutama di tandas. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara diarah melakukan langkah intervensi bagi meningkatkan kesedaran awam. Hebahan maklumat mengenai penyakit terbabit dipergiat pejabat kesihatan. Kepada ibu bapa, segera bawa anak mereka ke doktor supaya dapat kesan HMFD. Mungkin kerana dah 2 tahun, mereka ingat demam tu mungkin COVID, mungkin benda lain. Dia tak tahu yang itu HMFD. Anak mereka terus pergi ke sekolah dan terus merebak HMFD. Pengusaha taska juga diingatkan memastikan tahap kebersihan premis sentiasa berada pada tahap terbaik. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim menyangkal dakwaan penghuni sebuah kondominium di Batu Muda, Sentul kononnya tindakan tidak diambil bagi mengatasi masalah tekanan air rendah yang dihadapi mereka. Sekarang saya mendengar dan tindakan akan diambil. Okay? Jadi kadang-kadang maklumat yang saya terima tu kata 2 tahun dah cerita. Saya tak dapat maklumat tu. Kau dapat maklumat sudah pasti termasuk bandaraya, dia tak boleh menyimpan maklumat tu sampai 2 tahun. Tindakan mesti diambil. Ini ialah ketegasan saya nak beritahu di pihak kami bahawa apa saja maklumat tentang kemasalah rakyat akan diambil tindakan serta-merta. Beliau berkata demikian di Ibu Negara. Ia susulan rungutan penduduk yang mengalami masalah ketiadaan air sejak 2 hari lalu. Statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menunjukkan 2 daripada 3 kematian pekerja yang berlaku setiap hari berpunca daripada kemalangan ketika berulang alik ke tempat kerja. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata keadaan ini tidak boleh dipandang ringan. Malah tegasnya ia perlu ditangani segera. Perkeso memandang serius isu ini kerana kemalangan memberi impak besar terhadap ahli keluarga, majikan dan produktiviti negara. Selama tahun kami telah melaksanakan pelbagai program untuk memberi kesedaran kepada golongan majikan dan bekerja berhubung aspek pencegahan keselamatan di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Ops Cegah Peringkat Kebangsaan 2022 di Menara Perkeso bertemakan kebersamaan menangani kemalangan pekerja. Program tersebut menekankan kesedaran mengamalkan budaya pencegahan kemalangan ketika bertugas. Sebanyak 54 pejabat Perkeso di seluruh negara bakal terlibat dalam program yang bermula hari ini sehingga 31 Mei 2022 itu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk mengadakan aktiviti gotong royong bagi mengelak banjir kilat di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apabila kita biarkan ataupun tidak membuat gotong royong, tidak membuat pembersihan, sampah-sampah tersebut akan tersumbat. Jadi bila tersumbat dekat parit-parit atau longkang, itu yang menyebabkan banjir, dan banjir itu lambat surut. Jadi itu yang selalunya berlaku banjir kilat. Dan perkara ini memang kita dah bekerjasama dengan DBKL mencegah lebih baik daripada kita menangani. Jadi peringkat awal kita dah pun membersihkan. Beliau ditemui semasa program memartabatkan sunnah berkuda APM wilayah Persekutuan bersama Majlis Equine Malaysia di MIPS Serdang. Segmen Sukan C 2021 di Hanoi, Vietnam. Malaysia kini telah meraih pingat emas ke-23 menerusi atlet Lim Kok Leong yang memenangi acara snooker Six Red Singles lelaki. Keputusan itu menjadikan 4 pingat emas berjaya diperoleh kontingen Malaysia pada hari ini.
Terdahulu, skuad berbasikal MTB negara mencipta sensasi apabila merangkul pingat emas pertama Sukan C, acara rentas desa berganti-ganti campuran hari ini. Pada saingan final tersebut, skuad kebangsaan dibarisi Ahmad Shazrin Awang Ilah, Zulfikri Zulkifli, Nur Ashira Zainal Abidin dan Natasha Sun menamatkan saingan dengan catatan masa terpantas 1 jam, 23 minit dan 14 saat untuk muncul juara. Kecemerlangan Malaysia diteruskan menerusi sukan olahraga apabila atlet lempar cakra lelaki negara Muhammad Irfan Syamsuddin menepati ramalan apabila muncul pemenang menerusi catatan jarak 58.26 meter. Aksi cemerlang juga dipamerkan oleh atlet lompat kijang lelaki negara Andre Anura Anwar yang meraih pingat emas ke-22 kontingen Malaysia. Atlet kelahiran Sabah itu membuat lompatan sejauh 16.51 meter bagi meraih pingat emas menewaskan Filipina yang meraih pingat perak manakala tuan rumah Vietnam menamatkan aksi dengan pingat gangsa. Ini pula amaran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kepada 29 pemain yang dipanggil. Walau apa jua keadaan, kesemua pemain Harimau Melaya yang dipanggil menyertai kem latihan berpusat wajib melaporkan diri. Menurut Setiausaha Agung FAM, Saifuddin Abu Bakar, pihaknya mahu pemain melaporkan diri terlebih dahulu walaupun mungkin mengalami masalah kecederaan atas isu peribadi. Saya mohon agar tuan-tuan hadir pada hari melaporkan diri pada 19 hari bulan di PJ Hilton. Walaupun tuan-tuan cedera ke ataupun ada masalah, hadirkan diri dulu baru kita buat jurulatih akan buat assessment. Walaupun you kaki pakai stretcher ke ataupun bersimen ke, tengkuk bersimen ke apa ke, you masih kena laporkan diri dulu. Perkembangan hoki negara, skuad lelaki kebangsaan akan turun dengan misi merebut slot automatik ke Piala Dunia 2023 apabila menyertai kejohanan Piala Asia pada 23 Mei hingga 1 Jun depan. Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH telah memperuntukkan 4 slot automatik ke Piala Dunia bagi benua Asia melalui kejohanan yang akan berlangsung di Stadium Hoki Bung Karno, Indonesia itu. Bagaimanapun, satu slot tersebut telah diisi oleh India selaku tuan rumah Piala Dunia 2023 dan ini sekaligus menyaksikan 3 slot akan menjadi rebutan buat pasukan di Piala Asia 2022. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Hoki Kebangsaan Arul Selvaraj menjelaskan bahawa layak ke Piala Dunia 2023 secara merit adalah sasaran utama dan pasukannya kini sudah pun sedia untuk merealisasikan misi tersebut. Matlamat kita adalah untuk qualify ke Piala Dunia. Itu matlamat penting kita. So we take one game at a time, one step at a time. So seperti yang Datuk katakan tadi, dia ada sistem Super Force. Super Force tu 2 pasukan teratas daripada kedua-dua pool akan bermain sekali lagi dalam kelompok dikatakan Super Force. So dalam kelompok tu, kalau India berada dalam kelompok tu, keempat-empat akan qualify. Kalau India tiada dalam kelompok tu, cuma 3 akan qualify. Bila ditemui pada sidang media, pengumuman senarai 20 pemain yang bakal ke Jakarta. 8 pasukan akan bersaing dalam kempen tersebut dengan Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Bangladesh, Korea Selatan dan Oman. Sementara kumpulan A menyaksikan pasukan India, Indonesia, Jepun dan Pakistan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.